Kamu semua pulang. Jangan sampai aku patah-patahkan tulang-tulang kamu. Jangan buat kacau di kampung. Pak Jaban memberi amaran. Tetapi anak muda yang tidak dapat mengawal perasaan terus menerpa ke arah Pak Jabar dengan niat mahu melepaskan penumbuk sulung. Belum pun sempat penumbuk sulung sampai ke tubuh Pak Jabar, sepasang lengan anak muda ditangkap oleh Pak Jabar. Anak muda itu dijulang tinggi dan dilambung ke udara. Semasa tubuh anak muda yang dilambung mahu jatuh ke tanah, Pak Jabar mendepangkan kedua-dua belah tangannya menyambut tubuh anak muda tersebut. Bila tubuh anak muda berada di atas sepasang tangan Pak Jabar, dia terus menjerit minta ampun. Serentak dengan itu anak muda tersebut terkencing. Saat Pak Jabar mahu menghempaskan anak muda itu ke bumi, kawan-kawan anak muda segera melutut minta ampun pada Pak Jabar supaya kawan mereka tidak diapa-apakan oleh Pak Jabar. Datuk dan Zubir pun juga turut memainkan peranan penting menenangkan serta menyabarkan Pak Jabar. Api kemarahan Pak Jabar terus menurun dengan drastik sekali. Anak muda itu segera diletakkan atas bumi. Dia tidak mampu berdiri. Bawa kawan kamu keluar dari kampung ini. Jika aku lihat kamu semua berkeliaran dalam kampung ini, buruk padahnya. Masa itu jangan salahkan aku, ujar Pak Jabar. Baik Pak, taubat kami tak buat lagi perkara macam ini. Kami tak akan kejar pencuri hingga ke sini. Itu janji ketua kumpulan anak muda. Bagus, lain kali kalau tangkap orang jahat, serahkan pada polis. Jangan buat undang-undang sendiri, sambung Pak Jabar. Kumpulan anak muda segera bersurai dan beredar dari kawasan tersebut. Kami kembali masuk ke warung milik Pak Jabar. Dan Zubir kembali menyambung kisah tentang Betawi. Awak tahu, sejarah Jakarta ini cukup panjang. Sejak dipanggil Betawi lagi, penuh dengan cerita pahlawan jagoan membela nasib rakyat yang ditindas. Zubir bagaikan memberi ceramah pada saya dan Datuk. Setiap kampung di sini ada pendekarnya. Mereka jadi benteng dan galang ganti. Kalau ada musuh mahu mengacau mereka akan ke depan. Macam kata orang tua-tua, setiap hutan ada harimaunya. Zubir berhenti bercakap. Dia toleh kiri, toleh kanan. Hubungan antara seorang pendekar dengan pendekar lain cukup erat dan rapat sekali. Begitu juga hubungan antara pendekar dengan alim ulama, macam isi dengan kuku, sambung Zubir. Gerak tubuh dan cara dia bercakap mengingatkan saya pada Tuan Guru Haji Nawawi yang mengajar ilmu tasawuf di surau kampung saya pada setiap Selasa, selepas waktu maghrib. Dilihat dari sisi bentuk tubuhnya dan tingginya saling tak tumpah macam ustaz tersebut. Cuma perbezaan yang ketara ialah dari segi pengucapan bahasa. Zubir menggunakan dialek Jakarta, Betawi, sedangkan Haji Nawawi bercakap dalam logat Perak dan sesekali tersasul logat Kedah atau Pulau Pinang. Jagoan, pendekar, memang perlu ada dan amat penting. Kalau sesebuah kampung didatangi perompak, jagoan kampung tersebut merasa nama baiknya tercemar. Orang yang membuat kejahatan itu tidak menghormatinya. Bagi memulihkan namanya, si jagoan itu akan berusaha menangkap orang yang membuat kejahatan tersebut. Cukup bersemangat, Zubir bercakap. Tetapi beberapa detik selanjutnya, Pak Jabar mengeluh panjang. Dengan ekor mata Zubir menyorot keadaan sekitar. Semuanya macam biasa, tiada perkara ganjil terjadi. Kenapa nampak resah? Datuk yang tadi banyak mendengar mula bersuara. Muka Jabar direnungnya. Biji mata Jamaluddin sering berubah matlamat. Sebentar renung batang hidung Datuk, sekejap tatap wajah Pak Jabar. Zubir bagaikan enggan mahu meneruskan cerita tentang bumi Betawi. Kenapa nampak resah? Ulang Datuk lagi. Tak ada apa-apa, jawab Pak Jabar bersama segaris senyum panjang. Tetapi senyuman itu tidak dapat membunuh keresahan yang bersarang dalam dada Zubir. Kurang senang dengan saya, tanya Zubir tiba-tiba. Kenapa aku mesti kurang senang dengan kamu? Sanggah Pak Jabar, tanpa merenung muka Zubir. Saya banyak bercerita tentang Betawi pada tetamu-tetamu. Kamu, aku tak fikir ke arah itu. Bersahaja Pak Jabar menjawab. Semua yang ada di situ berpandangan sesama sendiri. Kamu bercakap perkara yang benar, ucap Pak Jabar. Semua yang berada di situ tersenyum dan menarik nafas panjang, terutama sekali Zubir. Bila suasana terasa tenang dan damai, Pak Jabar mengulangi cerita zaman pemerintahan Belanda. Dia menyebut perbezaan ekonomi rakyat pribumi dengan kaum pendatang, penjajah, amat jauh bezanya. Orang Belanda yang dipanggil Tuan Besar hidup mewah.
Sementara orang Betawi jadi pengemis di bumi sendiri. Duduk di pondok usang beratapkan rumia. Paling celaka pemerintah Belanda masa itu membenarkan orang Belanda memiliki tanah seluas-luasnya. Tanah itu dirampas dari rakyat peribumi. Tetapi ada juga yang dibeli, ungkap Pak Jabar. Tanah itu mereka buat apa? Jamaluddin menyoal. Mereka jadikan ladang pertanian. Yang mengusahakan tanah itu orang kita. Datuk nenek kita, jelas Pak Jabar. Setiap kali Pak Jabar berhenti bercerita, Zubir anggukkan kepala, mengiyakan apa yang diungkapkan oleh orang tua tersebut. Saya lihat Datuk mendengar penuh minat. Tiada sebarang komentar yang keluar dari kelopak bibirnya. Barangkali dalam hati kecilnya Lanon yang suka merampas hak orang yang dijajahnya. Penjajah ni di mana-mana sama, Jamaluddin mengeluh kecil sambil menelan air liur. Ya, angguk Datuk. Para petani yang mengusahakan tanah orang Belanda itu hidupnya tertekan, mereka dikenakan cukai, sedangkan sebahagian besar hasilnya diserahkan pada pemilik tanah. Sesiapa yang ingkar dikenakan hukuman yang berat, tanpa diminta Zubir masuk campur. Keadaan yang menimpa penduduk Betawi semakin parah, bila tuan-tuan tanah yang dianggap sebagai raja memelihara tukang-tukang pukul dan Samseng sebagai pengutip cukai, tambah Zubir. Betul cakap kamu, sahut Jamaluddin. Tetapi, kisah selanjutnya diserahkan oleh Zubir kepada Pak Jabar untuk meneruskannya. Alasannya, Pak Jabar lebih tahu dan banyak pengalaman. Kata Pak Jabar, akibat tekanan itu rakyat melawan dan muncul nama-nama seperti Si Pitung, Si Jampang, Macan Kemayoran. Mereka digambarkan sebagai pendekar yang menentang Belanda, membela rakyat tertindas. Ketika menyebut nama para pendekar tersebut, Pak Jabar nampak bersemangat sekali. Malah ada seketikanya dia memperlihatkan gaya dan cara pendekar itu bertarung. Kami yang berada di situ terhibur melihat gaya Pak Jabar bercerita. Beberapa orang yang lalu di tepi warung tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku dalam warung. Pada hemat mereka, Pak Jabar yang secara diam-diam dikenali sebagai dukun sedang menerangkan sesuatu pada pelanggannya. Macam Si Pitung, jago silat dari Rawa Belang ini suka merompak, tapi bagi penduduk dia bukanlah penjahat biasa. Kerana yang dirompaknya adalah harta orang Belanda, terutama di kawasan Betawi dan master jurnalis, Jatinegara. Semua harta rompakan itu diberikan kepada rakyat miskin, kerana itulah Si Pitung dipanggil Robin Hood Betawi, tutur Pak Jabar. Memang, dia pahlawan, terdengar suara jeritan seseorang di luar warung. Kami segera menoleh ke arah tersebut. Seorang lelaki separuh baya berdiri betul-betul di depan pintu masuk warung. Tiada siapa yang tahu apakah dia mendengar perkara yang dibincangkan.